Okey, hari ni kita akan belajar macam mana cara nak menggunakan aplikasi Padlet dalam PDPR. Sebenarnya aplikasi ni menarik sebenarnya. Kita boleh guna untuk buat ucapan, lepas tu untuk buat macam kita nak bagi tugasan dekat pelajar dalam kelas, lepas tu nak minta pelajar hantar tugasan, semua boleh gunakan Padlet. Okey, mula-mula saya terangkan dulu sebelum kita buat. Okey. Aplikasi Padlet ni kita boleh mula-mula kita log masuk email menggunakan email MOE kita dalam portal D5, ataupun satu lagi cara kita boleh terus masuk melalui Google iaitu padlet.com. Okay, tapi tak apa, saya tunjuk yang ni dulu kita masuk melalui portal D5. Okay, seterusnya macam biasa masukkan email MOE kita. Okay, lepas tu pilih menu guru. Pilih aplikasi yang kita nak. Okay, lepas tu pilih Padlet. Untuk hari kita ada banyak aplikasi dalam ni. Tak tahu, mungkin cikgu-cikgu dah pernah guna kan? Kahoot, lepas tu apa lagi dalam ni? E-puzzle, blank space, quizzes, Canva, okay, stickers. Rasanya ada cikgu yang lebih advance daripada saya kot. Saya ni, saya rajin saya gunalah. Okay, lepas tu kita pilih aplikasi Padlet. Okay, login ni boleh menggunakan email, sama ada kita nak guna email MOE ataupun kita dah ada email sendiri. Okay, contohnya kat sini kita login guna Google ni, login with Google, ataupun cikgu boleh masukkan pada bahagian email yang dekat bawah ni guna akaun Padlet sekiranya cikgu dah ada email. Okay, seterusnya pilih akaun kita. Okay, lepas tu okay, bila dah masuk dah paparan ni, kita ambil make a Padlet. Okay, klik make a Padlet. Okay, bila make a Padlet, dia akan keluar satu paparan dekat sini. Kita boleh pilih yang mana kita nak. Okay, maksudnya cikgu-cikgu boleh tekan yang mana-mana nak, yang mana. Nak paparan yang wall ke, stream ke, grid ke, chef ke, ataupun map, canvas, timeline. Okay, lepas ni nanti kita akan tengok macam mana bentuk paparan dia. Cikgu boleh cuba sendiri. Okay, kita pilih satu yang mana kita nak. Okay, bila kita dah pilih, dia akan keluar satu paparan yang macam ni. Okay, bila dah keluar macam ni, kita akan tukar tajuk dia ikut apa yang kita nak ajar. Macam saya, macam kat Zoom, okay, kita masukkan dekat bahagian title ni. Bila kita tukar, masukkan title, lepas tu description, apa yang kita nak terangkan tentang tajuk yang kita nak ajar. Okay, lepas tu semua ni dia akan berubah dekat bahagian atas ni. Okay, kita tengok slide yang seterusnya. Okay, bila kita dah edit tadi dekat bahagian title dengan description tu, cikgu-cikgu boleh tengok dekat bahagian atas ni dah berubah kan? Okay, apabila sudah edit tajuk, dekat atas ni akan berubah juga. Okay, seterusnya pada bahagian description. Okay, description yang ni, okay, dekat bahagian bawah description ni ada beberapa perkara yang perlu kita buat nanti. Nanti saya akan tunjukkan lepas ni. Okay, seterusnya klik next. Kalau saya cepat beritahu nanti. Okay, lepas tu klik start posting. Okay, bila dah klik start posting tu, akan keluar satu paparan yang macam ni. Okay, yang bahagian sini kita kena tukar bahagian change privacy ni. Okay, dekat change privacy ni kita tengok apa yang ada. Okay, dalam ni kita pilih, dah ada beberapa yang perlu kita tengok. Yang pertama, private kalau kita nak untuk kita je, tak nak bagi kat orang lain. Password ni kalau kita tak nak bagi orang tengok, kita letak password. Ni untuk member sahaja. Yang ni secret rahsia. Okay, public. Jadi sekarang ni kita nak share dengan pelajar kita kan. Jadi kita tekanlah public. Okay, kat sini. Nanti kita tengok lepas ni. Okay. Seterusnya, bila dah yang tu dia akan keluar macam ni, untuk kita nak bagi pada pelajar, kita tekan copy link to clipboard. Okay, dan tekan button close. Okay, lepas tu yang link kita hantar, yang link kita copy tadi, kita boleh hantarlah melalui Telegram ke, grup WhatsApp ke. Okay, dan bila pelajar buka, ni lah paparan yang mereka akan dapat. Untuk mereka nak type apa yang ada dalam tu, komen-komen dalam tu, okay, kita klik button yang merah kat bawah ni, yang button tambah ni. Okay. Okay, dan ni ialah ruangan komen yang akan keluar nanti. Mungkin ada cikgu yang keluar tak sama dengan saya. Mungkin ada yang tak sama nanti dengan saya sebab mungkin dia kadang lain dia punya version kot. Okay, bila dah siap tu,
Okay, dah habis bahagian tu. Seterusnya kita masuk, kita buat hands on Okay, sekarang ni dah keluar paparan ni kan. Okay, semua orang yang tak pernah guna boleh buat macam Kak Hunah Okay, sekarang ni tekan login. Login. Ni okay. Okay, yang dekat bahagian sini Kak Hunah pilih sama ada nak masuk login with Google ataupun dah ada. Kalau tak ada lagi, okay, Kak Hunah boleh guna login with Google. Tekan login with Google tu. Okay, yang ni ada dua kan? Pro dengan basic. Okay, kita tak payah. Kalau pro tu yang berbayar, kita ambil basic saja yang percuma. Continue. Okay, let's go. Tekan let's go. Okay, allow je yang atas tu. Tekan je allow tu. Mana allow? Ni. Nampak tak allow tu? Okay, sekarang ni cikgu-cikgu dah sampai sini kan? Okay, ni ialah dashboard untuk kita punya Padlet. Okay, dekat bahagian recent tu, ni Padlet yang recent tu ialah Padlet yang akan kita gunakan. Map tu Padlet yang kita dah buat. Okay, untuk bahagian share tu maksudnya kita nak share Padlet kita, orang yang ada kawan-kawan kita yang share Padlet pada kita. Okay, bahagian like tu macam biasalah like yang kita nak Padlet yang kita nak like. Okay, achieve tu maksudnya nanti bila kita dah buat Padlet ni dia boleh guna 5 saja Padlet pada satu masa sebab dia kan free kan. Jadi kalau cikgu katakanlah bila dah cukup 5, cikgu tak ada, kita macam kita nak guna dia kan, kita nak buat yang baru tak dapat. Jadi kita tak nak delete. Kalau tak nak delete, kita boleh masukkan dekat bahagian achieve tu. Okay? Bahagian achieve. Masukkan dalam achieve Masukkan dalam achieve je. Nanti cuba Kak Hunah tekan yang klik titik 3 tu. Yang dekat bookmark tu ada titik 3 kan? Okay, copy link tu maksudnya kita nak copy link tu nak bagi kat pelajar kita. Achieve tu kita nak simpan kita punya Padlet yang tak nak guna. Dan delete Padlet tu macam biasalah, nak delete bila tak nak guna kita delete kan? Okay. Untuk new folder tu, kalau kita nak buat folder, contohnya kita nak buat kelas kan, kita ada banyak kelas, kita nak simpan folder kita tu dalam setiap kelas tu, kita buatlah folder asing-asing. Okay? Okay, sekarang ni Kak Hunah tekan make a Padlet. Okay, dah keluar paparan ni kan? Dekat sini, cuba Kak Hunah tekan satu-satu. Preview tu dia keluar apa dekat bahagian wall tu. Cuba tengok preview tu. Cuba cikgu tekan preview tu, apa yang cikgu nampak? Tu Padlet yang digunakan contoh Padlet dalam preview wall. Kat sini ada 7 kan, nanti cikgu belajar sendirilah yang ni. Sekarang ni akak pilih satu. Pilih yang pertama ke, select wall tu. Biasa orang guna mana Mimi? Biasa tak biasa, boleh macam mana-mana pun boleh Kak. Tapi kalau yang warna biru yang keempat tu, biasanya kalau kita nak buat untuk pelajar, kita kena tentukan nama pelajar terus. Kalau yang lain, tapi boleh je, dia orang masukkan je nama sendiri. Okey, Kak Hunah pilih yang mana-mana satu. Nak pilih yang pertama ke, yang kedua ke? Nak ambil map. Nampak kan? Dah keluar paparan macam ni kan? Okey, cuba tengok dekat bahagian title tu. Okey, title sekarang ni akak tulis. Akak nak tajuk apa Padlet akak sekarang ni? Akak nak buat untuk kelas ke? Nak bagi ucapan ke? Sebenarnya Padlet kalau yang bahagian peta ni sesuai untuk geografi, sesuai ikut saya rasa. Tapi boleh je kita nak belajar kan? Subjek geografi lah. Mengenali Konon lah. Okey. Boleh konon. Mengenali Malaysia contoh. Vektor. Saya orang tak faham lah vektor. Okey lah. Buatlah kenali Malaysia. Kenali Malaysia. Patut ambil grid tadi Una. Ambil. Ya. Saja orang lain tak boleh faham lah no. Okey, kenali Malaysia, kita ambil tajuk biasa lah. Tu ada tajuk apa-apa tak susah. Okey. Boleh je. Boleh je apa-apa pun. Okey, lepas tu description tu, okey akak terangkan lah. Akak nak terangkan apa tentang Malaysia tu. Ya, okey, contohnya nyatakan tempat-tempat menarik di Malaysia ataupun tempat-tempat menarik di Malaysia. Cuba akak tulis tu. Tulis je. Tempat sejarah lah tulis tak kisahlah apa-apa pun. Apa je lah. Okey. Okey, cuba akak tengok dekat sebelah kiri tu dah berubah kan tajuk dia kan? Dekat sebelah, dah berubah kan? Jadi nanti akak buatlah tulis huruf besar ke. Okey? Kalau comel tajuk tu besar lah semua kan? Kalau comel buat huruf besar lah. Okey, akak turun ke bawah, turun sikit, terus slow je. Slow je.
Okey, dekat bahagian ikon tu, sama ada akak nak letak ikon ataupun tak nak, bergantung pada akak. Okey, akak pilih ikon mana nak. Pilih Pilih je satu love. ikon. Nampak tak keluar dekat bahagian tajuk tu, ikon tu? Oh. Memang pening lah Una. Pening terus ya Munah. Pilih love. Ni bukan. Ni malaikat. Okey, akak cuba okey, dekat bahagian ni, dekat bahagian ikon ini ialah ikon yang dah ada dalam tu kan. Katakanlah, okey, tekan keep walking. Okay. Kak, sabar Kak. Tekan mana? Sabar dulu Kak Una. Sabar dulu. Okey. Akak perasan tak dekat bahagian add your own icon tu, maksudnya tu ialah ikon yang mana kita nak ambil daripada yang kita dah save. Kita google daripada mana-mana, kita nak masukkan kat situ. Kita tak nak guna kita punya icon yang dalam tu. Okey? Faham? Okey. Sekarang ni akak tekan arrow tu. Tekan arrow yang tadi atas tu. Arrow ni? Okey. Tekan lagi sekali. Tekan apa? Arrow atas tu. Arrow atas tu. Back balik. Back. Back lagi sekali. Back balik. Okey, sampai sini kan. Okey, tengok bahagian bawah tu, bahagian appearance tu. Okey, bahagian address tu tak payah kacau apa-apa lah kat sini. Copy to clipboard tu maksudnya address yang kita akan bagi pada pelajar kita nanti. Okey, turun bawah. Bahagian appearance tu. Okey. Bahagian appearance, akak tengok akak guna map style tu kan. Okey, sekarang akak katakanlah akak tak nak guna lah map style tu, akak boleh tukar je. Kat situ nak tukar background dia. Cuba akak tekan. Oh, boleh ambil negara lain lagi. Ya, akak boleh tukar negara mana yang akak nak. Okey, akak pilih lah. Oh, dia boleh drag ke? Maksudnya kita Akak tekan je, dia masuk sendiri. Akak dia tekan je tak boleh mana-mana. jalan okey. Dia tak jalan Kak. Okey, keep walking. Jadi apa? Okey. Tak apa. Akak tekan yang gambar setting. Akak tekan setting yang bunga tu Kak. Yang sebelah share tu. Ni. Tekan yang tu. Oh, dia keluar balik. Okey. Okey, akak tukar. Akak nak peta apa tadi kan? Map style tu tukar. Okey, tukar. Okey, pilih satu. Pilih je yang mana-mana satu. Oh, color. Okey, back balik. Tekan balik arrow back tu. Okey, dekat bahagian bawah tu bahagian font tu untuk akak nak tukar bentuk tulisan akak. Okey? Okey, turun bawah. Yang tu tak apalah, nanti akak boleh explore sendiri yang tu. Okey. Okey, bahagian attribution tu. Attribution tu maksudnya display outer name above each post tu maksudnya kita nak setiap kali ada orang post pada Padlet kita keluar nama dia. Okey, kalau tak nak keluar nama tak payahlah klik. Kalau nak suruh bagi keluar nama, akak klik je kat situ. Klik je. Klik. Klik yang sebelah dekat yang bulat. Nyalakan sebelah tu. Nyalakan sebelah tu, dia jadi okey. Okey, bahagian bawah komen tu Kak. Komen bawah tu. Pergi mana pula ni, Cak? Okey. Akak bahagian komen tu akak laukan dia. Kuningkan juga. Tu Okey. kita nak bagi orang komen. Okey, bahagian reaction tu cuba akak tekan bahagian reaction tu. None tu. Nan, okey. Okey, kat sini kita boleh pilih kita nak yang mana. Kita nak like ke, vote ke, star ke, grade ke. Kalau macam kita nak suruh dah hantar tugasan, kita nak bagi grade kat dia kan, kita tekanlah grade. Akak pilih je mana-mana, tak kisah, tekan je mana-mana dulu. Sebab kita nak belajar je kan. Okey, tekan satu, okey, back balik. Markah pada. Itu sesuai untuk kalau kita nak vote lah kan. Kalau kita nak vote, kita boleh guna vote tu. Ya, yang sesuai balik. Ikut kesesuaian kita. Okey, lepas tu, require approval ni maksudnya, contohnya, kita tak nak kita bagi kerja kat budak, tak nak bagi dia meniru kan. Dia hantar tugasan tu, kita tekan dulu require approval, maksudnya kita bagi masa, katakanlah bagi masa 30 minit, dia tak boleh nak post tugasan dia selagi kita tak approve dia. Okey, jadi sekarang ni kita nak belajar dulu kan, akak aktif ni balik Kak, akak tekan balik. Okey, yang bawah tu tak apalah, tak payah kacau yang bawah semua tu. Okey, save. Yang lain tak payah kacau. Save. Okey, close. Close Kak. Okey, close. Okey, ni akak buka akak. Sekarang ni kita dah ada Padlet kita nak share dengan kawan-kawan ataupun nak share dengan pelajar kita kan. Okey, kita tekan button share, tekan share kat atas tu Kak. Asal tulisan dia jadi ni, Aktivis Padlet, dia tak jadi cerita tadi pun. Akak tak, cuba akak buka balik. Aktif tadi ke? Akak tak save Tadi tu. kan. Tekan.
tekan atas tu Sini? balik. Atas tu, yang tu balik. Tu tukar tu, tukar balik. Oh, title ni dah lari. Ah, Oh, tempat sejarah tadi kan. title tadi, Kenali Malaysia. kenali Malaysia. Yang ni yang description ni lah kan tadi tu. Tempat sejarah. Oh, ada save ke kat sini ke dia automatic? Nampak tu Ya, save auto tu. Warna pink tu. Oh. Warna pink tu save tu kak. Okay, Tadi hang tak save. alright. Oh, terima Okay, kasih save. lah. Okay, Okay. save. Okay, orang lain boleh buat tak sampai situ? Ni tak pernah guna lagi. Boleh. Boleh, tak boleh Boleh, beritahu boleh. Okay, tekan close. Faham. Okay, tekan close. Klik Close. Kak. Close kak. Close. Okay. Okay, akak tekan share. Ni kita nak share dengan pelajar kita. Share. Okay, kat sini akak tengok dekat add member tu. Apa yang ada dalam add member? Okay, add member ni kalau kita nak share dengan kawan-kawan kita, kita letaklah email dia kat situ. Okay? Kalau pelajar mana ada email kita tak kat mana? Tak apa kak. Nanti Fani saya beritahu. Okay, akak back dulu. Akak back. Okay, back. Okay, sekarang ni akak tekan dekat bahagian change privacy. Change privacy. Change privacy, akak tengok tak? Akak punya Padlet sekarang ni secret kan? Rahsia. Jadi akak nak bagi dekat pelajar kan, akak tekan public. Okay. Okay, public. Okay, cuba tengok dekat visitor permission tu ada apa. Can write. Okay, cuba akak tekan kat situ. Kita tekan. Okay, kita ada can read, can write dengan can edit. Jadi kita nak suruh pelajar hanya tulis sahaja kan? Kita buatlah can write. Okay, dah kak. Oh dah. Dah lah tu, okay. Turun bawah lagi, ada lagi tak bawah tu? Tak ada dah. Tak ada, save dulu. Okay. Okay, kak save. Okay, dah save, back semula. Back. Okay, back. Back. Okay. Okay, back. Okay, tu ke bawah kak. Budak ni nak tulis kat mana? Tak nampak lagi. Sabar. Okay, dekat bawah tu akak tengok banyak-banyak tu kan. Yang tu kalau kita nak share email ke apa ke. Okay, Padlet ni bila kita dah buat semua, kita boleh simpan dalam bentuk image. Akak tengok tak? Dekat bawah tu ada save as image, save as PDF. Nanti akak boleh cuba lepas ni. Bila dah Padlet akak, dah pelajar dah hantar tu, akak boleh cuba. Okay, akak naik atas balik. Okay, akak tekan copy link to clipboard. Copy link to clipboard. Okay. Okay, copy link to clipboard. Okay, cuba akak paste dekat message, ruangan message chatting kita tu. Bagi cikgu-cikgu isi. Paste. Cuba paste situ. Okay. Okay, paste. Dah send dah? Dah. Okay, sekarang ni, okay, cikgu-cikgu boleh tak tolong isi kat Hunah punya Padlet tu? Dekat bahagian chat tu. Okay. Saya boleh tekan ke tak boleh? Akak tunggu je, akak tengok apa kejadiannya lepas ni. Akak tengok. Okay. Patutnya saya letak kat mana negeri kita kan. Oh. Kita letak yang tu. Tapi nak tunjuk kan. Sebab akak ambil yang negeri tadi. Sebab tak ambil yang ucapan je senang. Tu yang Kak Aisyah buat tu wall kan. Boleh tak orang lain? Siapa lagi yang pernah cuba yang lain? Bagi Okey, saya tunjuk Kawan tunjuk kawan punya kawan tunjuk yang kawan punya. Kak Aisyah stop dulu. Jadi kata. Yang Kak Aisyah tu maksudnya setiap orang tulis jawapan dekat situ ke? Ya, setiap orang boleh tulis jawapan dia kat situ. Sebenarnya ada banyak cara lagi. Kita boleh buat kumpulan pun boleh sebenarnya. Kalau macam matematik tu dia copy paste ke macam mana? Dia Kalau matematik tu kita kena copy paste lah sebab dia macam boleh je. Atau kena cari ada dia punya tu. Lukis-lukis je tulis pakai dia tu. buat gambar boleh lah. Maksudnya dia Boleh letak gambar. Kalau macam sketch boleh lah kat matematik tu. Maksudnya Ni tak macam boleh ni. yang keempat kan? Guna jenis chef ke rasanya? Ya. Itu tak kaedah dia tu? Betul lah Kak Wan? Betul lah. Betul lah tu. Betul. Sebenarnya dalam Padlet ni kita boleh tunjuk papan. Contohnya kita nak buat budak buat pembentang ni kan. Kita buat style group kan.
Dia ada cara dia, kita kena buat dekat extension tu, kita pilih kita install apa dekat extension tu, resize space layout. Maksudnya dekat situ kita boleh buat, maksudnya ada 4 padlet sekaligus. Maksudnya kita bagi padlet 1 untuk kumpulan 1, padlet 2 kumpulan 2, macam tu Wak Wan. Yang ni, yang chef ni. Dia ni kita buat dalam ni kan. Ya. Yang split resize tu, kita ada 4 padlet ni, dalam 4 padlet ni untuk 4 kumpulan kawan. Jadi maksudnya contohnya ada 6 orang dalam padlet yang pertama, tapi kita boleh tulis nama dia siap-siap lah kat sini ni. Maksudnya bahagian tajuk ni. Yang ni macam saya buat lah. Yang saya buat kelima cakap awal juga, saya tak pernah guna lagi. Yang split tu saya baru belajar. Yang split tu kita boleh buat terus kawan. Kita boleh tengok macam yang Masya buat breakout gitu kan. Okay, ni paparan saya sekarang ni saya dah ada 5. Jadi yang Kak Una tadi masuk untuk saya juga. Okay, jadi yang ucapan tadi saya duduk dekat bahagian achieve dah. Saya dah achievekan dia dah. Maksudnya bila dah achieve, kita tak boleh buka tau. Okay, saya nak copy yang ni lah kata lah. Okay, katakanlah saya nak copy yang ni kan. Okay, saya copy je macam biasa. Ctrl C. Okay, saya buka satu padlet baru. Saya paste je lah kat sini. Ctrl V. Dah jadi. So, tu dia nama saya kat sini. Katakanlah ni. Buka je nama. Buka je nama. Publish. Dah siap. Mana tadi? Ni. Dah keluar kat sini. Katakanlah saya tambah, saya nak hantar soalan lah kan. Okay, saya buat sini subjek. Okay, katakanlah subjek rumusan. Okay, subjek rumusan. Saya nak bagi soalan kan. Okay, bila nak ambil soalan, kita ambil tekan upload. Okay, pilih satu soalan yang kita simpan dekat mana-mana. Okay, contohnya saya ambil satu soalan, okay, membaca ni. Okay, tekan open. Okay, soalan tu dah ada kat sini, kita publish. Okay, berarti kita tulis lah kat bawah ni. Okay, isi, contohlah saya buat. Ni contoh isi tempat kosong dengan kata kunci yang betul. Okay. Ni, okay, satu lagi saya nak bagi tahu, kita boleh tukar warna-warna ni. Betul cikgu. Kat sini, kita tukar kat sini, dekat bawah ni kan. Okay, kita pilih nak warna merah ke. Pilihlah warna-warna apa je. Okay, contohnya saya pilih warna biru. Okay, kita pun publish. Dah keluar kat sini. Jadi nanti, bila pelajar kita masuk, dia tengok soalan kita ni, dia buka je lah soalan ni. Dia buka soalan ni, lepas ada arahan untuk auto, dia buat je lah. Macam tu. Tu untuk yang, ni. Okay. Ni untuk yang bahagian ni. Satu lagi, kalau cikgu nak, saya masuk yang baru lagi satu. Okey, kita nak ambil gambar. Contohnya link lah. Kita nak tanya, maknanya budak tu bukan jawab di atas soalan kita lah. Dia kena jawab dekat dia punya padlet dia sendiri. Ya, tak boleh puan. Sebab ni kita masukkan file macam ni kan, bentuk PDF kan. Dia tak boleh jawab kat sini. Dia kena jawab dekat padlet dia. Okey, kita hanya masukkan soalan je kat situ. Maknanya murid ni, dia boleh tiru lah jawapan kawan dia. Sebab tu saya kata tadi, kita boleh set kan, tak nak bagi dia tiru. Kita suruh dia hantar serentak. Macam ni contohlah saya ni. Tengok dekat bahagian require approval ni kan. Kita tekan bagi kuning, kita save. Jadi setiap kali budak dia nak hantar jawapan, dia tak boleh hantar lah kat kita. Sebab kita tak kena tunggu kita approve dulu baru boleh hantar. Jadi orang lain tak boleh baca lah jawapan dia. Dia tak boleh baca, dia kena jawab sendiri. Okey, bagus. Macam tu. Macam tu lah, bagus. Kalau tak nanti habis semua tiru jawapan. Kalau tak nanti budak tiru lah jawapan. Dia akan tiru, memang akan tiru. Dia akan tengok kawan di sebelah. Positif je. Kalau kita download tadi, PDF tu, maksudnya kita akan dapat keseluruhan gambar berapa, kalau apa-apa yang tertera dekat padlet kita lah ya? Ya puan. Maksudnya kalau soalan yang dalam file tadi semua kita akan boleh baca dalam ni. Ni yang tadi satu file tadi. Soalan tadi. Oh, maknanya contohnya kalau ucapan tu, kalau panjang lah katakan banyak dia, semua kita akan dapat simpan ya dalam PDF tu simpan dalam PDF. Maksudnya kita, contohnya tadi kan saya kata ni kan yang student saya buat kan, saya tak nak achieve dia, jadi saya boleh save lah, save sebagai PDF. Kita save as image. Okay, saya nak tunjuk yang saya dah save satu saya kerja murid, saya save dalam PDF. Bila kita dah save tu, kita boleh erase lah kita punya padlet tu.
Boleh. Kalau tak nak erase, letaklah dekat access ni. Contohlah kan, yang ni, sekarang ni kita tak nak guna lah kan. Kita tak nak delete lagi. Okay, tak nak delete, kita tekan yang 3 ni, titik 3 ni. Okay, kita tekan achieve. Okay, dah tak ada kat sini kan? Okay, lepas tu kita tengok dekat achieve ni. Archive. Nama dia archive. Apa lah. Archive lah. Okay lah. Mimi archive. Bahasa Melayunya archive ya. Itu sebenarnya archive. That's why kita simpan semua dalam tu. Thank you. Okay. Okay, terima kasih Kak Aisyah. Okay, sekarang ni kita tengok dah masuklah dalam ni. Ucapan takziah ni. Jadi kita tak boleh buka dah yang ni. Kita tengok Yang dalam ni dia boleh letak banyak kita dia. tak boleh buka. Ya, boleh letak banyak mana kita nak. Okey. Okey, kita tak boleh Mesti buka. dapat yang 5 tu lah yang barunya. Ya tak? Yang baru hanya boleh buat 5 je tak? Setiap kali kita nak buat yang baru, setiap kali kita nak buat yang baru, pastikan Masuklah dalam tu kan. masuk dalam tu. Kalau kita tak nak save lah. Kalau kita nak delete pun boleh. Kalau tak nak guna, delete je lah. Tadi ada cikgu tanya, boleh tanda ke terus dalam Padlet tu? Cara nak tanda. Okey, cara nak tanda. Biasanya saya buat macam ni je kalau saya. Klik 3 ni. Okey, kita edit post. Bila edit post, kita contohnya katakanlah jawapan budak ni dah betul. Kita highlightkan dia. Saya buatlah saya highlightkan warna dia ke, ataupun cikgu boleh bold ke, bold, buat italic ke. Bila tekan tu dia akan keluar ada benda-benda alah ni semua kat atas ni. Dia tak ada pen lah Mimi. Dia tak ada pen. Nanti cikgu boleh lah explore ni apa ni. Contohnya nak video recorder. Kita nak buat video recorder, cikgu buka. Okey, lepas tu nanti akan keluar kamera ni. Kita record lah gambar kita. Kat sini. Nampak tak keluar? Kita nak record kita punya. Contohnya kita record berapa minit. Kisah berapa lama pun. Tak tahu, saya rasa sekejap je ni Kak. Saya tak pernah guna pun lagi ni. Nanti boleh try lah. Padlet ni kita panggil online ke offline? Ni online tak? Boleh online lah. Kalau tak ada internet tak boleh guna. Dia online. Ya. Tak, dia boleh bercakap terus dengan kita. Contohnya kita nak chatting, nanti kita chatting WhatsApp tu boleh dalam ni. Okay, katalah contohlah macam kita berucap tadi takniah ke benda contoh, kita dah habis dah semua. Okay, kita nak bagi pada tuan punya badan tu. Kita share link dia je kan. Akak share je lah Kak. Akak share ni. Okay, add member. Kita nak bagi kat dia kan. Kita letaklah email dia kat sini. Nanti dia akan dapat lah. Ataupun kalau tak nak buat macam tu, akak copy je link ni. Copy je. Copy link je lah senang bagi kat dia. Mimi, ya. email tu boleh email apa-apa je ke? Kalau kita buat MOE, kita kena invite member MOE juga? Alah, email tak ni kisah. masuk email. Tak kisah, saya tak kisah, tak pernah guna pula Tak kisah, jadi public kan. Rasa public je. Okay, Kena try. Sebab saya pun tak pernah share guna email. Biasa bagi link ni kat budak. Okay. Kalau nak email, guna yang ni email ni, ada email. Min, kalau bagi macam kita dah check, bagi link tu dia boleh nampak semua yang kawan dia punya ke dia punya dah tu je? Kawan dia boleh, kalau guna telefon dia tak boleh tengok sangat yang kawan dia. Kalau guna laptop ke komputer dia boleh tengok yang kawan dia punya. Kan biasa telefon dia skrin kecil kan. Jadi yang dia punya je lah boleh tengok. Ni yang saya share dalam PDF. Dia keluar macam ni. Tak jawapan kita. Ni yang saya save dalam PDF. Ni lah keluar. Jadi kalau nanti kita tanda kat sini lah. Kita print, kita tanda kat sini. Nak tanya satu soalan ni sebab awal-awal bila kita nak log in tu kan dia tulis pro dengan basic kan. Okey, asal pilih yang bayar berapa ringgit tu. Berapa lama agaknya kita boleh guna yang basic tu? Yang basic tu sampai bila-bila boleh guna Kak. Tapi 5 je sekali guna tak. Sekali guna 3. Akak guna 3, ada 2 lagi. Lepas tu kalau dah penuh dah 5 kan, akak nak buat bahan lagi, akak simpan lah yang tu dulu ataupun akak boleh delete ke. Kadang boleh je masukkan dalam akhir tadi. Saya nak padam yang tadi tu, tapi saya tekan delete tak jadi pun. Perasan tak? Akak tekan butang yang 3 tu, akak tekan 3. Tekan titik 3 tu. Tekan dah? Tekan tak titik 3 tu? Okey, dia keluar delete, dia keluar nombor kan. Akak masukkan nombor yang ada dekat Padlet tu. Nombor yang dia bagi tu. Yang ditulis tu. Dia tulis tu. Masukkan nombor tu, tekan delete.